Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya ini berita terbaru tentang PRU 15 daripada Istana Negara. Pasti ramai mau tahu apa jadi atau tidak PRU diperkenankan ke tidak oleh Agung, bila tarik. So akhirnya berita terbaru yang paling fresh. Berita paling fresh. Sekarang pukul 8.52 malam. Berita paling fresh tentang pilihan raya. Kali ini daripada Istana Negara. Petang tadi kita tahu bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan apakah keputusannya? Ini dia, kita kongsikan bersama-sama. Duka cita bagi mereka yang mengharap. Duka cita bagi Zahid Hamidi. Duka cita bagi Ahmad Maslan. Duka cita bagi Tok Matasan. Duka cita untuk Najib Razak. Memang sudah duka cita lah kalau Najib Razak. Kenapa duk sebut nama dia lagi? Dia sudah jadi banduan. Duka cita lah untuk semua yang mau mengharap sangat hari ini dibubarkan parlimen atau besok. Tak ada bubar parlimen. Tarikh bubar parlimen tidak dibincangkan. Tarikh pembubaran untuk Dewan Rakyat tidak dibincangkan semasa Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Perkara itu telah disahkan sendiri oleh sumber yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri PMO dan disokong oleh maklumat yang telah diperolehi oleh Malaysia kini daripada pihak istana. Ketika ditanya jika tarikh pembubaran dibincangkan dengan Seri Paduka, sumber PMO menjawab ringkas tak dibincangkan. Sementara itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara juga, iaitu Ahmad Fadil Samsudin, juga turut memberitahu Malaysia kini bahawa majlis menghadap hari ini hanyalah taklimat sebelum mesyuarat kabinet. Katanya, hari ini cuma taklimat pra-kabinet. Isu-isu pra-kabinet mesyuarat mingguan, katanya ketika dihubungi. Sambil berkata, dia tidak mengetahui setiap perincian perkara yang dibincangkan. Ahmad Fadil juga berkata, pihak istana tidak menerima sebarang titah berhubung pembubaran parlimen. Katanya, tuanku tak titah apa-apa. Tak titah buat apa-apa kenyataan. Katanya sambil menambah, ini berkemungkinan bermakna kerajaan akan meneruskan pentadbirannya seperti biasa dan membentangkan bajet 2023 esok. Sementara itu, laman Facebook Istana Negara juga turut memuatkan gambar-gambar pertemuan petang tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berkenan menerima Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara hari ini. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, spekulasi bertiup kencang bahawa Perdana Menteri akan membubarkan parlimen sebelum bajet dibentangkan. Besok tu bajet, jadi maksudnya tak adalah. Ismail Sabri selaku Naib Presiden UMNO kini dilaporkan di Menara Dato' On, Kuala Lumpur dan sedang mengadakan perbincangan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan pemimpin parti yang lain. Saya admin The Twin TV. Saya pun tidak setuju kalau PRU dilaksanakan ketika musim banjir. Kecuali lain dah banjir. Kalau tiba-tiba banjir, jangan buat. Kalau banjir, jangan buat. Satu, bahaya. Kedua, membazir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema terus di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Rafizi Ramli buat gegaran sekali lagi. Dan setiap kali dia bercakap ini mesti ada fakta, ada bukti, ada track record dan sebagainya. Jadi bukan sembarangan. Dan Rafizi Ramli setiap kali dia buat pendedahan, dia belum pernah kena saman. Fitnah kah? Belum pernah. Kerana apa? Kerana mungkin semua yang dia dedah itu ada kebenaran dan ada fakta. Berlainan dengan beberapa orang yang hebatnya, yang hebat katanya, yang hebat. Konon banyak betul maklumat dan sebagainya. Las-las kena saman. Termasuk Perdana Menteri pun saman. Tapi Rafizi tidak. Dia belum pernah kena saman kerana fitnah. Dan semua yang dia bongkar mula-mula dinafikan, tapi las-las betul-betul ada. Dan salah seorangnya Najib Razak sudah masuk penjara. Haha. Kali ini Rafizi mendedahkan 854 juta ringgit Malaysia. Bukan sedikit ini, hampir 1 bilion. 854 juta ringgit Malaysia kepincangan di dalam kontrak pertahanan. Rafizi berikrar akan dedah kepincangan kontrak pertahanan. Ini bukan main-main punya kontrak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini berkaitan dengan kontrak keselamatan pertahanan negara Malaysia. Mana boleh dibawa main. Ini serius. Dan menjelang PRU15 ini mungkin akan menjadi satu lagi cabaran besar bagi UMNO dan BN untuk menang. Tapi apapun kita baca bersama-sama lah. Okey, saya kongsikan kepada kamu timbalan Presiden PKR, iaitu Rafizi Ramli, membangkitkan semula persoalan berhubung dengan dakwaan campur tangan daripada Menteri Kewangan, iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di dalam kontrak pertahanan sebanyak 854 juta ringgit Malaysia. Wow. Kali ini Tengku Zafrul dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pun disebut pula kali ini. Jadi apa yang terjadi ni tuan-tuan dan puan-puan? Dakwaan mengenai Zafrul dan Ismail Sabri campur tangan dalam kontrak untuk mendapatkan meriam gerak sendiri atau SPH atau howitzer untuk tentera yang dianugerahkan melalui tender secara rundingan terus. Pertama kali muncul pada pertengahan Ogos, tetapi masih tidak dijawab. Menurut petikan surat yang didakwa daripada Kementerian Kewangan kepada Kementerian Pertahanan, pihaknya mahu kontrak itu diberikan melalui tender terhad. Bagaimanapun surat yang didakwa menyatakan permintaan ini ditolak. Sebaliknya, ia berkata, Menteri Kewangan telah bersetuju supaya kontrak mendapatkan howitzer, meriam tadi itu, howitzer dan infrastruktur berkaitan diberikan kepada sebuah syarikat dengan harga 854.3 juta ringgit Malaysia. Malaysia kini telah menghubungi syarikat itu untuk mendapatkan maklum balas. Rafizi di dalam kenyataannya pada hari ini telah mendedahkan salinan surat Kementerian Kewangan yang mengandungi butiran lanjut, termasuk wujudnya usaha untuk berunding dengan harga yang lebih rendah dan Kementerian Pertahanan perlu menjalankan usaha yang wajar. Surat Kementerian Kewangan itu didakwa hasil melobi syarikat itu kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Syarikat itu didakwa telah menghantar surat kepada Perdana Menteri pada 21 April meminta Ismail Sabri Yaakob untuk mempercepatkan keputusan mengenai bidaan perolehan mereka, dan ia dilakukan melalui tender terus. Ismail Sabri didakwa telah memberi penjelasan pada surat itu dengan arahan berikut. YBM MOF, saya sokong permohonan ini. Sila ... ambil tindakan segera. Rafizi dalam kenyataannya juga pada hari ini turut mendedahkan Kementerian Pertahanan kemudiannya menghantar surat kepada syarikat itu pada 25 Julai meminta mereka untuk mengemukakan tawaran tender selewat-lewatnya 15 Ogos. Semakan daripada Malaysia kini mendapati syarikat itu telah menjalin kerjasama dengan 3 syarikat pertahanan dari Turkiye.
Howitzer yang didakwa dicadangkan untuk perolehan oleh syarikat itu adalah reka bentuk Turki. Rafizi berkata semakan terhadap rekod syarikat itu menunjukkan ia hanya ditubuhkan pada tahun 2020, menimbulkan persoalan mengenai pengalaman dan kepakaran mereka. Katanya dalam kenyataan itu, siapa di belakang syarikat yang tiada pengalaman ini, yang sehingga Perdana Menteri sendiri yang memberi arahan agar tender dianugerahkan secara rundingan terus? Soalnya, itu persoalannya tuan-tuan dan puan yang perlu dijawab oleh orang-orang yang berkenaan. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, kenapa kerajaan UMNO PAS Bersatu terus menggadaikan kepentingan pertahanan negara dan kebajikan askar dengan memperjudikan sistem persenjataan di tangan syarikat-syarikat yang tidak ada pengalaman dan rekod? Soalnya, dia berikrar, Rafizi berikrar untuk mendedahkan lebih lanjut lagi mengenai projek bernilai 854 juta ringgit Malaysia ini setiap minggu mulai daripada sekarang. Wow, ini cabaran besar. Malaysia kini sudah pun menghubungi Kementerian Pertahanan dan pejabat Perdana Menteri untuk respons. Okey. So, kita nantikan apa pula perkembangan seterusnya mengenai perkara ini. Projek LCS kah, LSC kah? Masih lagi hangat. Timbul lagi satu lagi. Ini pun hangat juga. Bukan sikit ni, 854 juta ringgit Malaysia, hampir 1 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang sebenarnya Rafizi persoalkan di sini ialah kenapa kontrak rundingan terus itu diadakan, diberikan kepada satu syarikat yang tidak ada pengalaman. Bukan tidak ada pengalaman, tapi kurang pengalaman. Pada hemat saya, kurang pengalaman sebab baru ditubuhkan tahun 2020. Tahun 2020 baru ditubuhkan. Jadi sekarang belum sampai pun 2 tahun. Belum sampai pun 2 tahun. Jadi mungkin pasal itulah Rafizi ingin individu ataupun orang-orang yang berkenaan, kementerian-kementerian yang berkenaan memberikan jawapan yang jujur tentang perkara ini. Okey, sekali lagi jangan main-main dengan pertahanan negara. Ini bahaya ini. Ini kedaulatan negara, ini kedaulatan, keselamatan negara kita. Jadi harap-harap PM dapat jawab. Lepas tu Kementerian Kewangan melalui menterinya, Menteri Kewangan iaitu Tengku Zafrul, harap-harap dapatlah jawab perkara ini. Jangan dibiarkan nanti rakyat bingung-bingung. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.